Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Sarawak United, yang mana Sabah berjaya menang 1-0 hasil jaringan dari Badrul Bahtiar. Pada perlawanan ini boleh dikatakan Sabah dan juga Sarawak ada beberapa peluang keemasan yang mereka boleh convert kepada jaringan. Namun mereka gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk menambahkan jaringan bagi pasukan Sabah dan untuk menyamakan kedudukan bagi pasukan Sarawak. Jadi tahniah untuk Sabah pada perlawanan semalam, mereka menunjukkan corak permainan yang menarik dan berjaya untuk memenangi perlawanan dengan hasil 1-0. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah dahulu. Okey, apa yang saya suka tentang pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang saya suka tentang pasukan Sabah pada perlawanan ini, yang pertama adalah bagaimana formation mereka ketika mereka menyerang. Apa yang boleh kita lihat apabila pasukan Sabah cuba untuk build up daripada bawah ataupun menyerang ke arah gawang pasukan Sarawak United, mereka akan membentuk back two di belakang, iaitu gandingan Hanafi Tokyo dan juga Dominic Tan akan stay di bahagian belakang untuk bertindak di bahagian center back. Manakala untuk Arthur Linus dan juga untuk Riza Ghazali, mereka akan bertindak lebih ofensif di bahagian kanan dan juga kiri, sama ada untuk bertindak sebagai wingback ataupun lebih kepada winger. Dan untuk Sadir Ramdhani dan juga Taiki Kagayama yang bermain di winger kanan dan juga winger kiri, mereka akan lebih move forward ataupun lebih kepada bahagian tengah untuk lebih kecilkan bahagian tengah ataupun lebih narrow. Sebab apa? Sebab di belakang dah ada Riza dan juga Arthur yang boleh bertindak untuk sebagai winger. Jadi mereka akan overload numbers of player di bahagian tengah. So dekat tengah akan ada lebih kurang 3 player di bahagian hadapan yang bertindak sebagai attacking midfield, iaitu Sadir Ramdhani, Taiki Kagayama di bahagian kiri dan juga Badrul Bahtiar yang berada di bahagian tengah. Dan di bahagian striker mereka akan letak Jose Embalo dan mereka akan bermain dengan dua pivot, iaitu gandingan Gary Steven Robert dan juga Pak Tesu, yang kemungkinan besar akan cover bahagian kanan dan juga kiri sekiranya mereka di counter, ataupun untuk cover Hanafi dan juga Dominic Tan sekiranya mereka diserang oleh pasukan Sarawak United pada perlawanan semalam. Dan taktikal ini nampaknya membuahkan hasil apabila kita boleh tengok pemain-pemain Sabah banyak melakukan build up di bahagian kanan. Kalau kita lihat, kita ambil satu step dulu di bahagian kanan, Sadil dan juga Rizal, apabila kedua-dua player ni suka untuk membantu di bahagian kanan, yang mana mereka boleh menyerang di bahagian kanan dengan sangat baik. Apabila Sadil masuk ke bahagian tengah, maka Rizal akan stay di bahagian wide area untuk bertindak buka game ataupun lebih kepada open space kepada Sadil untuk buka kepada Rizal. Dan sekiranya Rizal yang masuk ke bahagian tengah, maka Sadil yang akan bertindak sebagai winger. Begitu juga di bahagian kiri, kita boleh tengok bagaimana Taiki dan juga Arthur Linus. Sekiranya Taiki yang masuk ke bahagian tengah, Arthur Linus akan ambil tugas di bahagian wide area, ataupun sekiranya Arthur Linus tak naik dengan lebih tinggi, maka Taiki lah yang akan menjalankan tugas di bahagian winger. Dan hasilnya mereka boleh create banyak attacking style untuk menyerang ke arah gawang pasukan Sarawak. Jadi itu yang pertama yang saya suka untuk pasukan Sabah FC pada perlawanan semalam, daripada segi formation ataupun bentuk ketika mereka menyerang, bagaimana mereka memaksimiskan ataupun menggunakan potensi-potensi yang ada pada fullback mereka, iaitu Arthur dan juga Rizal yang mempunyai kelebihan daripada segi boleh bermain di bahagian wide area, dan mereka push Taiki dan juga Sadil lebih kepada bahagian tengah untuk lebih narrow ataupun dekat kepada Badrul untuk tambah bilangan player Sabah di bahagian tengah untuk backup kepada Jose Embalo. Dan dalam pada masa yang sama, mereka perlu tahu yang mereka boleh untuk siapa yang perlu cover bahagian wide area, siapa yang perlu masuk ke bahagian tengah. Itu yang saya suka, yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Sabah pada perlawanan semalam adalah bagaimana Taiki Kagayama dan juga Sadir Ramdhani berjaya menunjukkan satu corak permainan, terutamanya Taiki lah. Semalam Taiki berjaya untuk menunjukkan satu performan yang menarik di bahagian kiri dan juga bahagian tengah. Bagaimana beliau boleh create game, bagaimana beliau bertindak sebagai winger yang bagus, bagaimana beliau boleh untuk support di bahagian tengah dengan sangat baik. Begitu juga dengan Sadir di bahagian middle area dan juga wide area. Beliau pandai untuk menempatkan diri dan berjaya untuk
untuk mengucang-acirkan pertahanan pasukan Sarawak United. Benda macam ni lah yang memberikan kelebihan untuk pasukan Sabah lebih dominate di bahagian serangan. Itu yang saya suka lah, dan sayang lah apabila Taiki punya overhead kick ataupun bicycle kick tu gagal untuk menjaringkan gol apabila terkena tiang kan, kena palang gol. So benda tu memang kesian lah untuk Taiki. Kalau based on current performance ataupun based on his performance malam, beliau layak sekurang-kurangnya mendapatkan 1 gol. Itu yang kedua saya suka, apabila Taiki dan juga Sadil menghidupkan kanan dan juga kiri, dan mereka berdua disupport oleh Arto dan juga Riza Ghazali di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Itu yang saya suka yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya cakap, Pak Tesu dan juga Gary Steven Robert berjaya untuk menjalankan tugas mereka dengan sangat baik untuk membantu bahagian pertahanan sekiranya di counter, dan mereka juga berjaya untuk involve dengan build-up di bahagian tengah untuk membantu Badrul Bahtiar di bahagian hadapan dan juga Jose Embalo, yang mana kita boleh tengok bila Pak Tesu passing bola kat Gary, kiri akan naik untuk buka kepada Badrul Bahtiar, dan kita boleh katakan Badrul Bahtiar, Gary dan juga Pak Tesu di bahagian tengah memang solid. Badrul Bahtiar more to offensive dan menjadi backup ataupun second striker kepada Embalo, tetapi cumanya sayang pada game ni walaupun Embalo banyak involve dengan gerakan-gerakan di bahagian serangan, tetapi still lagi Embalo tak memberi apa-apa impact yang begitu besar kepada bahagian serangan pasukan Sabah. Dan apa yang berlaku seterusnya, Embalo ditukarkan dengan Amri Yahya, dan kemasukan Amri Yahya lah yang menyebabkan bahagian serangan pasukan Sabah lebih efektif. Apabila kita boleh tengok kemasukan Amri Yahya ganti Embalo, banyak gerakan-gerakan pasukan Sabah di bahagian hadapan lebih tersusun, lebih teratur dengan beberapa percubaan yang lebih berbahaya ke arah gawang Sarawak. Nasib baik kecemerlangan goalkeeper pasukan Sarawak Taufik Ar-Rashid berjaya untuk menafikan beberapa percubaan daripada Amri untuk memastikan yang gawang beliau tidak dibolosi lebih daripada 1. Jadi secara overallnya pasukan Sabah semalam daripada segi shape mereka menyerang, bertahan dan sebagainya, mereka dah bagus. Mereka ada player yang boleh suit dengan taktikal yang baru cuba diterapkan oleh Dato' Ong Kim Swee, sebab sebelum ni saya jarang tengok Sabah main macam tu, dan sekarang Sabah bermain dengan taktikal dan juga corak permainan yang agak berbeza berbanding game-game sebelum ini. So benda tu benda yang positif untuk pasukan Sabah, dan saya mengharapkan Sabah boleh kekal dominan lagi dalam saingan Liga Super untuk berada di tempat kedua dan seterusnya layak ke saingan AFC Cup season depan, ataupun Sabah boleh buat something yang miracle, berjaya untuk terus dominan dan akhirnya menjadi juara Liga Super pada season ini. Dan mereka tidak mustahil, mereka boleh jadi juara sekiranya JRT ada drop sikit mata sahaja. So benda ni mungkin kita akan tunggu sampai habis season macam mana, adakah Sabah mampu untuk jadi juara ataupun stay di tempat yang kedua. Jadi itu untuk pasukan Sabah. Untuk pasukan Sarawak pula, bagi saya pada perlawanan ni defending department mereka memang sangat bagus, yang diketuai oleh Gonzalo Soto, Stuart Work. Mereka berjaya menunjukkan satu corak bertahan yang sangat baik, dan untuk goalkeeper Taufik berjaya untuk menafikan beberapa percubaan pun sangat-sangat cemerlang dan memang sangat boleh dipuji lah. Dan untuk barisan hadapan pasukan Sarawak United, mereka ada beberapa gerakan yang sebenarnya boleh disudahkan kepada jaringan. Contohnya saya bagi, ada satu gerakan yang dilakukan berjaya untuk menjumpai S. Venot, tetapi sayang apabila S. Venot gagal untuk kawal bola tersebut dengan baik, Khairul Fahmi keluar berjaya tangkap dengan mudah. Saya bagi lagi peluang yang dilakukan oleh Ucik Akbar, tetapi Ucik Akbar lambat untuk release ball. Pemain-pemain Sabah dah tutup segala ruang dan percubaan tersebut meliar. Sepatutnya pemain-pemain Sarawak United ni boleh untuk menjaringkan gol. Ada satu percubaan lagi yang mana Khairul Fahmi berjaya untuk save bola tersebut daripada menyamakan kedudukan. So memang Sarawak United semalam dan juga Sabah sepatutnya boleh menjaringkan banyak gol, tetapi nampaknya kedua-dua pasukan terpaksa terima hakikat. Untuk pasukan Sabah 1 gol dah memandai dan 3 mata, dan untuk pasukan Sarawak mereka terpaksa akur dengan kekalahan tersebut walaupun tipis, dan mereka perlu banggalah dengan corak permainan mereka. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.